Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay. Sekali lagi pada hari ini cikgu bersyukur sangat-sangat cikgu dapat memberikan lagi bahan pengajaran yang cikgu boleh kongsikan kepada anak murid cikgu di luar sana. So cikgu nak lanjutkan perkongsian cikgu dalam tajuk yang seterusnya, iaitu subtopik dalam tajuk yang terakhir tingkatan 4 Fizik SSM lah, iaitu berkaitan dengan pantulan dalam penuh lah. Jadi sebelum itu cikgu suka membawa pelajar menarik minat pada pelajar untuk mendalami apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan pantulan dalam penuh. Jadi sebelum itu kamu tengok dulu bahan yang cikgu sediakan ini, iaitu gambar seekor penyu lah. Perhatikan betul-betul apa yang berada di dalam gambar raja ini. Di mana dalam gambar raja ini pelajar boleh lihat seekor penyu, di mana di atas ni kita nampak satu lagi image, yang image penyu lah. Maka ini objek, ini image lah, sudah pasti. Tapi di mana image yang terbentuk ini adalah di sempadan di antara air dengan udara. Sempadan lah. Itu kita akan nampak seperti inilah. So ini sebenarnya, fenomena ini sebenarnya adalah pantulan dalam penuh. Pantulan dalam penuh. Jadi untuk aktiviti di dalam buku teks kamu boleh rujuk pada muka surat 242. Itu aktiviti 6.3, di mana dalam aktiviti ini adalah kita menjalankan satu uji kaji mudah menggunakan bongkar yang berbentuk separuh bulatan ini, menggunakan cahaya laser ataupun cahaya daripada kit cahaya lah. Di mana kalau yang sebenarnya apa yang berlaku, menggunakan pengetahuan sedia ada pelajar dah faham apabila satu cahaya melalui objek yang tumpat, so sinar tuju itu akan dibiaskan keluarlah seperti ini. Dan pengetahuan kamu telah meyakinkan bahawa sinar tuju ini akan dibiaskan menjauhi garis normal. Okey, tapi apa yang kita nak kaitkan dengan pantulan dalam penuh ini, bagaimana ianya berlaku, apakah syarat-syarat yang memungkinkan pantulan dalam penuh ini berlaku. So kita akan kaji dalam slide yang berikutnya lah. So di sini kamu akan nampak dalam gambar raja ini ada sedikit kelainan, iaitu kamu nampak sinar biasa yang sudah biasa bagi kamu, tetapi ada lagi satu sinar pantulan yang menyamai dengan sinar tuju. So kita nak kaji dalam pantulan penuh nanti bagaimana dengan sinar biasa dan bagaimana dengan bagaimana dengan sinar pantulan inilah. Apakah yang berlaku di sinar biasa dan juga di sinar pantulan. Jadi dalam slide yang seterusnya ni kita cikgu akan menjelaskan sebenarnya apa yang berlaku dan kita merujuk kepada pantulan dalam penuh. So tengok raja yang pertama ini, macam biasa cikgu galakkan pelajar terus rujuk pada gambar raja terlebih dahulu sebelum pergi pada penerangan. Dalam gambar raja ini satu garis normal telah dibina antara dua sempadan udara dengan kaca, yang di mana ketepatan optik bagi kaca lebih tinggi pada udara. Sudah pasti kita lihat di sini sinar tuju, sinar biasa yang menjauhi garis normal, sinar pantulan yang lemah, maksudnya tidak jelas kelihatan lah, tidak jelas kelihatan. Apa yang kita dapat kat sini adalah sudut tuju kesinambungan ataupun apa yang berlaku dalam gambar raja ni adalah sudut tuju lebih kecil daripada sudut C. Nanti cikgu akan beritahu lah apa C ni. Okey. Kemudian dalam keterangan ini apa yang berlaku adalah apabila sudut tuju kurang daripada sudut gunting. Jadi C ini adalah sudut gunting lah. Sinar dibias menjauhi garis normal seperti yang cikgu cakap tadi, dan sinar pantulan yang lemah juga dapat dikesan. Kita nampak sinar pantulan itu tetapi tidak begitu kelihatan. Okey, dalam raja yang B ni pula kita dapati sinar tuju melalui satu titik dan satu sinar biasan yang mempunyai sudut 90 darjah dengan garis normal, dan kita dapati sinar pantulannya lebih kuat.
Ni berdasarkan aktiviti 6.3 tadilah. So, apa yang kita nampak di sini, kesimpulannya adalah sudut 7 sama dengan sudut genting. Kamu dah nampak tadi. So, di sini, sebelum ini kita dah kena pasti bahawa ini kita panggil dia sebagai sudut 7. Sebagai sudut 7. So, kenapa sudut 7 sama dengan sudut genting iaitu C? Syaratnya adalah apabila sinar biasan ialah 90 darjah. Sebab itulah kita kata sudut I sama dengan C. Manakala untuk rajah C ini, sudut 7 lebih besar daripada C. Apa yang berlaku? Pelajar akan nampak di sini. Kita akan nampak di sini tidak ada lagi sinar yang dibiaskan. Tidak ada lagi sinar yang dibiaskan. Kenapa tiada lagi sinar yang dibiaskan? Apabila sudut 7 ni melebihi sudut genting. Apabila sudut 7 melebihi sudut genting, tidak akan ada sinar biasan. Tidak akan ada sinar biasan dan kesannya adalah satu pantulan dalam penuh. Wujudnya satu sinar pantulan dalam penuh. Jadi di sini, apakah syarat-syarat yang membolehkan pantulan dalam penuh ini berlaku? Syarat-syarat yang pertama adalah mesti medium, cahaya merambat daripada medium tumpat ke medium kurang tumpat. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua pula adalah ni model C. Sinar 7 mesti melebihi sudut genting. Jadi inilah dua syarat utama bagaimana pantulan dalam penuh boleh berlaku. Ini strat yang berikutnya kita nak bincangkan sedikit, melibatkan sedikit matematik lah. So, apa yang kita nak kaji di sini, kita nak lihat kat sini indeks biasan. Kita nak lihat, nak kaji indeks biasan dan kaitannya dengan indeks biasan lah. Indeks biasan ni kita nak kaji, nak lihat, nak tengok apa kaitannya dengan bahan. Maksudnya bahan tu tumpat ke tak tumpat lah. Kita tengok di sini dalam pembelajaran yang lepas, kamu dah dapat kenal pasti bahawa indeks biasan adalah sin I per sin R, ataupun kita boleh pakai hal laju cahaya dalam vacuum bagi hal laju dalam medium, ataupun kita gunakan dalam nyata bahagikan dalam ketara. Itu semua formula-formula yang boleh memungkinkan kita untuk menghitung atau mengira indeks biasan. Tapi dalam tajuk ini kita pakai sin I per dengan sin R lah. Jadi syarat tadi terpakailah. Syarat untuk berlaku pantulan penuh adalah mesti objek daripada sinar mesti merambat daripada medium tumpat ke kurang tumpat. Jadi ini tak perlukan cikgu jelaskan lagi lah, I dengan R. So, apabila berlaku seperti dalam gambar yang kedua tadi, sudut 7 sama dengan sudut genting, akan berlaku satu sinar biasan di mana sudutnya adalah 90 darjah, di mana sin 90 darjah adalah 1. Pelajar boleh cek dengan kalkulator. Jadi sin 1, maka di situ indeks biasanya adalah 1 bahagikan dengan sin C lah. Sin C ni sebenarnya adalah ni sudut biasan lah, sudut biasan di mana apabila sinar sin 90 darjah ini biasan sinar biasan sin 90 darjah dibagikan dengan sin R. Itu kamu kena rujuk lebih lanjut dalam buku teks lah. Cikgu jelaskan di sini bagaimana indeks biasan dan kaitannya di antara sin I dan juga sin R. Di mana sin 90 darjah adalah 1, maka kita dapat jumpalah satu formula baru dalam menemukan pantulan dalam penuh. Indeks biasanya adalah N sama dengan 1 per sin C. Secara umumnya hubungan antara sudut genting dengan indeks biasan bagi satu medium yang berada dalam udara iaitu N sama dengan 1 per sin C. Jika kita anggap indeks biasan bagi intan,
2.42, maka sudut genting bagi sempadan dan udara boleh dikira seperti berikut. Kita guna formula tadilah. Sin C, ini besaran 2.42, aksin untuk ni kita lihat tadi untuk 0.4132 kita akan dapat 24.4 darjah. Sudut genting bagi intan adalah 24.4 darjah. Bagi membolehkan berlaku pantulan dalam penuh, sudut tuju mesti melebihi daripada 24.4 darjah. So, apa yang paling penting di sini adalah di sinilah. Sudut genting satu medium bergantung kepada ketumpatan optik medium tersebut, di mana kita dapat di sini satu hipotesis. Semakin tinggi indeks biasa medium, semakin kecil sudut genting medium yang kita peroleh. So kita nampak sini satu hubungan dan satu hipotesis daripada uji aktiviti yang kita buat dalam buku teks itu. Okey, ini juga pelajar boleh rujuk dalam video aktiviti ni. Pelajar boleh hadirkan kamera pelajar yang mempunyai kemudahan membaca QR code ini, ataupun sebaliknya lah yang boleh pelajar mengakses video ini, dan sebenarnya linknya pun ada dalam buku teks, boleh rujuk. So kita nak tengok dekat sini fenomena pantulan dalam penuh di dalam aliran air. So di sini ada satu laser pita telefon. So apa yang berlaku dalam eksperimen ini adalah apabila air ini keluar, laser itu akan mengikut aliran air. Mengikut aliran air. So kita nampaklah nanti kenapa cahaya laser itu sedangkan merambat dalam garis lurus, kenapa dalam kes ini dia ikut pancuran air. Dia ikut pancuran. Itulah yang kita nak lihat. Dan bagaimana ianya berlaku? Jawapannya sudah pastilah pantulan dalam penuh. Jadi kat sini ada fenomena. Fenomena dalam kehidupan kita yang berkaitan dengan pantulan dalam penuh. Yang pertama, bagaimana pelangi boleh terbentuk. So kat sini ada penerangan lah. Ini kalau dalam format lama KBSM, soalan 4 markah lah, lebih kurang begitu. So yang kita nampak dekat sini dijelaskan apabila cahaya putih daripada matahari memasuki titisan air, cahaya itu mengalami pembiasan dan penyebaran kepada warna-warna yang berbeza. Semua warna yang berbeza itu mengalami pantulan dalam penuh pada permukaan dalam titisan air. Dalam bab sinar elektromagnet tu, cikgu dah tunjuk ada satu cahaya nampak. Cahaya nampak yang mempunyai 7 spektrum warna. So inilah 7 spektrum warna itu. So kesannya sinar cahaya yang dipantulkan mengalami pembiasan dan penyebaran. Sekali lagi, bila bergerak dari air ke udara, warna pelangi dilihat oleh pemerhati. Ini bagaimana menjelaskan pembentukan pelangi. So berikut adalah satu lagi fenomena logam maya, di mana sekiranya kita memandu dalam waktu panas, kita dapati kelihatan seperti ada lopak-lopak air di sini. Bila kita hampir kepada kawasan yang kita lihat tadi, tidak ada pun sebenarnya pembentukan lopak air tersebut. So ini kita boleh dijelaskan rajah yang kedua ni, kita nampak dekat sini bagaimana fenomena di mana pemerhati melihat satu tumpukan air ataupun awan dekat sini. Biasa kita cakap tumpukan air lah. Bagaimana yang berlaku dijelaskan pada rajah inilah. So apa yang berlaku pada rajah ini kita boleh rujuk pada keterangan. Yang pertama, udara di atas jalan raya sebenarnya lebih tumpat. Lebih tumpat ataupun ketumpatan optik yang berlainan. Lapisan udara di permukaan jalan raya lebih panas daripada lapisan udara di atas. Lapisan udara panas mempunyai ketumpatan optik yang lebih kecil daripada udara sejuk. So ada dua medium di sini, ketumpatan rendah dan ketumpatan tinggi. So berlaku pada yang kedua, cahaya yang merambat dari lapisan ke lapisan bawah akan dibias secara beransur-ansur menjadi garis normal. Apabila sudut tuju lebih besar daripada sudut genting udara, pantulan dalam penuh akan berlaku. So di sini pada garisan ni kita akan bina lah. Kita bina sini. Kalau kita gunakan gambar rajan lah, ini garis normal. Kemudian ini garis normal, satu lagi kat sini. Kita boleh buat sebenarnya kita lukis. Kita akan nampak lah bagaimana
daripada alur cahaya ni boleh terbengkok seperti ini, dan ini yang kita nampak, di mana kita faham cahaya bergerak dalam garis lurus. So sinar pantulan cahaya mengalami pembiasan secara beransur mendekati garis normal dan sampai ke mata pemerhati. Pemerhati akan melihat imej awan sebagai lopak air di permukaan jalan raya. Okey. So cikgu cadangkan kamu belajar baca keterangan yang ada ini secara perlahan-lahan sambil merujuk gambar raja, ulang dan ulang sehingga kamu faham. Dan ini juga aplikasi. Aplikasi tadi fenomena, sekarang ni aplikasi di dalam kehidupan ataupun inovasi yang telah dibuat penemuan, terhasillah alat-alat. Iaitu di sini kita ada periskop berprisma yang membolehkan sekiranya kita di sini ada satu tembok penghalang di mana pemerhati nak melihat apakah di sebalik tembok, kita boleh gunakan periskop berprisma. Okey. Jadi secara bagaimana periskop ini beroperasi, pelajar boleh baca di sini apa yang cikgu tulis, yang cikgu lampirkan di sini, cikgu share dengan kamu. Di dalam buku teks KSSM di tempat pun ada juga dinyatakan. Dan yang berikutnya muka gentian optik yang digunakan secara meluas dalam telekomunikasi pada hari dalam perubatan. Ini contoh ni dekat kita tengok ni seperti laser tadi. Laluan laser yang mengikut pancuran air yang keluar daripada botol. Ini contohnya lah. So kita tengok kat sini dalam bidang telekomunikasi dan juga buku perubatan amat luas sangat gentian optik ni digunakan. Sekian saja, terima kasih.